Okey, kita tengok soalan kita. Okey, tengok rajah diagram 1 shows the structure of transport vessel in plan. Okey. Dia dah bagi dua. Yang pertama X dan Y. Okey, kalau tengok X ni dia ada penapis kat tepi ni. Okey. Dan kalau tengok dia berongga di tengahnya. Okey, kalau dekat sini dia ada tapis juga. Okey, saya besarkan sikit nak bagi nampak jelas struktur dia tu. Okey, dia ada tapis juga. Ni awak rotate lah awak punya kamera tu untuk bagi awak punya view tu lebih jelas. Okey, kalau tengok yang Y ni dia ada satu sel bersebelahan kepada tube ni. Okey, itu adalah one of the key ataupun penanda yang menunjukkan bahawa Y ni adalah flower. Sebab Y dia akan ada satu sel yang dinamakan sebagai companion cell, iaitu kat tepi ni. Kalau xylem dia tak ada companion cell. Jadi kalau xylem dia hanya ada hollow tube atau tube berongga di mana dia ada kat sini dia ada pits. Dia ada bulat-bulat ni dia ada pits, PIT. PIT ni liang-liang kecil yang membenarkan to allow the sideway movement, pergerakan air ke tepi. Okey. Jadi bila ditanya name saja, okey kalau tengok kat sini ni hanya konstruk mengingat saja. So X tu jelaslah dia adalah xylem, manakala Y adalah flower. Cuma dia lebih detailkan lagi. Jadi ini adalah saloxylem, X adalah saloxylem, Y adalah sieve tube. Okey, sieve tube yang ni, yang hollow tube ni, yang berongga, biasanya companion cell adalah sel yang bersebelahan dengan dia, yang tak ada hollow. Yang ni kita panggil sebagai sieve plug. Maknanya plug tapis. Ni tube tube. So sieve tube and xylem vessel. Jadi jawapan yang pertama adalah C lah. Okay, number 1 C. Ya. Cikgu, tengah-tengah tu mandi cikgu, companion cell juga ke? Ini dia companion cell dia sebelah je. Dia ada sebelah je. Ini mungkin adalah ground cell. Sama ada parenchyma atau collenchyma atau sclerenchyma lah. Tisu-tisu lain. Kalau tengok awak perasan, tisu ni dia tak ada dia tak ada bentuk yang spesifik sangat kan. Kalau ground tissue atau tisu asas macam parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, dia bentuk dia macam sel plant cell yang biasa. Jadi kalau ni dia bukanlah xylem or flower, it may be ground tissue. Tisu biasa Cikgu. Ya. Cambium tu kenapa cikgu? Sebab saya ada tengok Google malam. Cambium. Kejap saya kena cari mana ni? Buat apa ni? Nak kena cari gambar rajah Nanti saya cari gambar rajah. Cambium ni adalah dia bentuk dekat sini tak ada cambium. Nanti saya cari dulu gambar rajah. Saya tunjuk kat awak kejap. Cari kejap. 5. Cambium ni dia bab minggu lepas Bab minggu lepas ada rasa cambium secondary Saya ada cerita pasal secondary growth minggu lepas. So kalau secondary growth dia akan ada cambium lah. Nanti kejap kita tengok soalan minggu lepas. Mana ni? Okey. Ya, saya share. Mana saya share awak? Saya share sekejap. Kita cari a window, final, share. Okey, nampak tak? Nampak cikgu. Okey, saya besarkan sikit. Okey.
Okey, kalau tengok gambar rajah ni, okey, pelampi ni, ni tak boleh. Okey. Kalau pada P ni, belah luar dia ada flower, belah dalam dia ada xylem. Okey, yang bentuk ring ni. Ring ni kita namakan sebagai cambium. Dan cambium sebenarnya dia ada dua Kita ada cambium, vascular cambium dan kita ada cork cambium. Dia ada dua vascular cambium and cork cambium. Okay, apa beza vascular cambium and cork cambium adalah mana cari ni tak ada. Okay. Vascular cambium adalah cambium yang berada antara xylem dan phloem. Kalau tengok ni ada phloem, ada xylem. Biasanya kita namakan kat sini adalah primary phloem and primary xylem. Phloem primer dan xylem primer. Yang awal lah, maksudnya ni yang pertumbuhan pertumbuhan primer, primary growth. Bila dia mengalami pertumbuhan sekunder atau kita panggil secondary growth, daripada cambium ni akan tumbuhnya phloem dan xylem yang baru. Daripada cambium ni, cambium ni bentuk ring akan tumbuhnya secondary phloem and secondary xylem. So secondary phloem akan tumbuh keluar ni. Dia akan menolak phloem yang mula-mula ni. Dia makin keluar. Manakala secondary xylem akan menolak xylem yang asal makin lama masuk ke dalam. Jadi cambium ada dua. Kita ada vascular cambium. Vascular cambium ni yang akan tumbuhnya phloem sekunder dan xylem sekunder. Dan ada satu lagi cambium, kita panggil cork cambium. Cambium gabus. Cork cambium ni yang akan membentuk cork and membentuk secondary cortex. Jadi dia ada, maksudnya cambium ni adalah tempat tumbuhnya sel baru, di mana bila sel baru tumbuh, bentuk kita punya bentuk batang pokok tu akan melebar ke tepi. So the diameter of the tree tu akan makin besar dan kerana ada cambium ni lah tumbuhan tu dikatakan mengalami pertumbuhan sekunder atau secondary growth. So itulah cambium yang bentuk ring ni. Ni panjang ni. Pembahagi antara phloem dan xylem. Sebelum dia jadi ring ni, dia ada tengah ni je. Ni tengah antara phloem xylem ni, ada tengah-tengah tu kan. Jadi dia ada cambium. Jadi mungkinlah dia menjawab kepada soalan Batrisya tadi. Jadi soalan Batrisya tu, jadi mungkin itu adalah cambium lah. Jadi terima kasih Batrisya bila awak tanya tu, jadi saya pun ternampak. Jadi dia mungkin adalah sel cambium lah. Terima kasih. Ani faham tak? Faham cikgu. Okey. Jadi dia mungkin satu adalah sel cambium lah, sebab antara xylem dan phloem tu kita ada cambium. Jadi betul lah. Dia adalah sel cambium. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okay, diagram 2 shows a different plant structure. Okay, nombor 1 kita ada, kalau tengok kat sini bila dia ada macam rongga, dia tu adalah xylem lah. Sangat jelas xylem. Kalau tengok dekat sini, dia macam ada sel kat sini. Dia ada sel, dia ada companion cell dekat sini. So ini mungkin adalah phloem. Okey, kat sini kalau tengok bila panjang macam ni, ini adalah sel rambut akar ataupun root hair cell. Root hair cell ni biasanya untuk uptake of water lah. Dan ini adalah stoma.
Dan ni ada guard cell, ni ada guard cell, sel pengawal, dan tengah ni adalah stoma, biasanya terlibat dalam transpiration. Jadi antara which of the structure above are involved in the transport of water in plant. Jadi apakah jawapan dia? What is the best answer? D ke cikgu? Betul. D 1 dan 4. 1 ni adalah xylem, 4 ni adalah root hair cell yang terlibat masa mula-mula nak ambil dekat soil water tu, air tanah tu nak ambil, ada 4. Dia akan masuk ke dalam xylem. Okay, jadi nombor 2 adalah daun. Okay, number 3. Diagram 3 shows different kind of xylem vessel. Okay, kalau tengok ni, ni adalah trakit Trakit sebab dia lebih halus dan dia hujung dia ni tajam. Dia blunt end. Maksud blunt end ni hujung buntu. Dia tak ada rongga. Kalau ni kita panggil xylem vessel. Ni shallow xylem. Jadi antara ciri, okey kita ada bahasa Inggeris dia mana. Which of the following feature of xylem vessel is more important in allowing it to carry out its main function effectively. Okay. Jadi dikata apa antara ciri pada xylem vessel tu yang memainkan peranan untuk membawa air lah, fungsi dia kan. Okay, yang pertama consist of dead cell at maturity. Tu boleh jadi betul sebab xylem adalah sel mati. Have a wall thickened with lignin, betul juga. Dia mempunyai dinding sel yang ditebalkan dengan lignin. Okay, betul. Have a cellulose cell wall. Okay. And form a long continuous hollow channel from the root to the leaf. Okay. Jadi yang manakah yang lebih jelas atau yang lebih tepat untuk kita katakan untuk dia menjalankan fungsi untuk mengangkut air tu. Yang mana? D. D yang lain tu betul ada pada xylem, tapi sebab dia kata to carry out its main function. Main function tu untuk mengangkut air. Jadi untuk angkut air perlulah ada a long continuous hollow channel from the root to the leaf. Okay, nombor 4 D. Nombor 3 D. Cikgu. Ya. Trakit tu dia dekat mana sebenarnya? Trakit dengan shallow xylem ni biasanya duduk bersebelahan. Maksudnya dia dalam satu stem tu pada batang pokok yang mengangkut air tu ada shallow xylem, ada xylem vessel dan ada juga trakit. Jadi dia boleh jadi duduk bersebelahan lah. Jadi dalam pokok tu ada dua jenis benda ni lah. Juga ada dalam stem dan boleh jadi duduk bersebelahan dengan vessel yang hollow ni. Boleh? Kiranya dua-dua mengangkut air tu. Ya, dua-dua dia ada xylem. Kalau macam tahun lepas lah atau yang KBSM, dia akan kata xylem ada 4 jenis. Xylem terdiri daripada xylem vessel and trakit. Maksudnya bila kita sebut xylem tu, kita dah melambangkan xylem vessel dan trakit tu sendiri. Maksudnya trakit ni bukan benda lain. Trakit ni adalah xylem, cuma xylem ni ada 2 jenis bentuk. Ada yang berbentuk macam hollow ni, yang berongga tu macam batang paip, daripada bawah sampai ke atas tu tak ada dah tengah-tengah dia. Ada yang bentuk macam trakit. Trakit ni dia apa? Dia ada macam ni, dia ada macam dia ada tapih gini, lepas tu ujung dia ni tertutup dan dia ada lubang-lubang kecil. Macam tu. Jadi itulah kalau tengok kat sini kan, kalau macam ni dia biasanya dia tunjuk hanya apa? Hanya xylem vessel yang berongga je lah. Tapi sebenarnya tepi ni adanya trakit je sebenarnya. Nanti awak search xylem in the stem ke xylem vessel and trakit in the stem. Awak akan jumpa lah. Benda ni akan duduk bersebelahan. Okay? Okey, cikgu. Okay, nombor 4. Diagram 4 show a type of tissue found in the stem of herbaceous plant. Okay,
Kalau tengok nak tahu ni xylem ke flower, pertama yang saya kata tadi dia ada companion cell. Okay. Yang ni companion cell dia sebelah ni. Yang tengah ni companion cell ni tepi ni. Okay. Yang kedua dia ada rambut ni. Nampak tak? Dia ada rambut macam ni dan dia ada sheath plate. Plug tapis. Sheath plate ni lah yang adanya membenarkan makanan diangkut daripada leaf to the root. Okay, what is the function of this tissue? Jadi bila awak kenal benda ni, soalan ni akan jadi sangat senang lah. So, it doesn't provide support. It does not transport water and mineral. So, dia nak angkut apa? So, apakah jawapannya? Yeah, to transport organic substances. Kalau ni dia nampak macam betul tapi to transport waste material tak betul lah. So D Number 5. So diagram 5 show a celery stalk is placed in a beaker of blue dye. Okay. Once the dye reach the leaf, the stalk is taken out and cut into half. Okay. Dipotong. So rajah mananya menunjukkan keadaan potongan celery itu. Okay. Bila ini adalah air yang berwarna biru. Jadi dia nak diangkut daripada bawah ke atas mesti lalu ikut xylem. Jadi bila xylem, dia xylem ni kan macam yang tadi kan, dia adalah hollow tube. Bila dia hollow, dia adalah lubang-lubang kecil macam ni lah. Dia tidak akan mewarna keseluruhan celery. Yang akan diwarnakan biru adalah tempat laluan dekat xylem tu lalu. Jadi dia bukanlah A, bukanlah D. D ni kalau kita ambil cat, kita cat terus dekat ni kan. Jadi jawapannya adalah B lah. Yang jadi berwarna biru tu adalah laluan xylem lah. Di mana the blue dye solution enter the xylem and move from the bottom to the leaf. Okey, jadi jawapannya adalah bola. Okey, nombor 6. Cikgu, kalau yang C tu? C pun tak tepat Sebab xylem ni dia macam bulat-bulat macam ni. Dia bukan xylem ni duduk ni Sebab apa awak jawab C? Tu dulu. Saya tak tengok jawapan ni. Saya jawab B. Saya tanya jawab apa C. Nanti sekejap saya tengok jawapan dulu. Ni bab apa Bab 4 Bab 4. Sekejap Bab 4. Nombor 5. Jawapan sekejap. Jawapannya B kalau D tu C tu tak tahu tapi sebab memang satu lagi saya faham dah sebab apa. Bila potong kat tengah ni memang memang kita potong tu dekat macam kan tadi dia macam batang pahit kan. So dia memang akan jadi macam ni lah. Tak tahu nak khabar buat apa. Tapi jawapan dia B lah. Sebab dia adalah liang-liang xylem yang kita nampak. Liang-liang xylem. Sebab dia bukan, kalau luar ni adalah epidermal cell. Sebab bila kita potong secara menegak macam ni, potong macam ni, daripada line xylem ni, potong tengah nampak bulat gini logically nampak bulat gitu lah. Okay, nombor 6. In which order does water passes through the cell of a plant as the water travel from the root to the leaf? Okay, dia kata apakah laluan dia lah. Okay, yang pertama mesti rambut akar dululah. Rambut akar ni yang dia nak masuk. Kemudian dia akan masuk ke dalam, last sekali akan masuk dalam sel mesofil. Sel mesofil ni dah sampai dekat ni Sel mesofil ni dah ada dekat daun dah. Okay, so last sekali mesti dekat sel mesofil. So jawapannya adalah rambut akar, kemudian masuk dalam cortex. Cortex ni maksudnya sebelum nak sampai ke xylem tu jumpa root cortex dulu. Lepas tu jumpa xylem akan bawa naik ke atas
jumpalah sel mesofil. Sel mesofil ni yang akan menerima air itulah. Okay, so jawapannya adalah D. Nombor 6, D Cikgu, Ya, benda function root cortex tu. benda function cortex dia saya pun tak pernah ingat apa function cortex ni. Kejap. Kita cari dulu. Root cortex ni lebih pada function dia untuk lebih macam untuk simpan makanan je lah, food storage. Betul? Kat sini dia kata kat sini responsible for the transportation of material into the center of cylinder of the root through the diffusion, okay, and also used for food storage in the form of starch. Okay, jadi maksudnya dia ni sebagai untuk transportation. Transportation ni maknanya laluan untuk air daripada root hair nak masuk ke xylem akan lalu dia. Itu function dia sebagai transporter. Dan yang kedua dia ni sebagai dekat ni dalam Google dia kata dia to store food in a form of starch, tempat simpanan makanan. Jadi itu dua function root cortex. Okey, nombor 7. Dia kata before and after. Segar kemudian dia dah ni nak jelas lah. What caused the changes in the appearance of the plant? Okay. Apa yang menyebabkan dia jadi macam tu? Ni jelas dah. ke cikgu? The water loss is greater than water uptake. Water move from the leaf to the stem. Water uptake is equal, water uptake is greater. Lah jelas dah. Air yang hilang lebih banyak. So dia jadi wilting. Cell become flaccid. Sel menjadi bukan sel flaccid, sel undergo plasmolysis. Sel undergo plasmolysis. Okay, number 8. Diagram 7 show stages in the passage of water through plant. Ni dia daripada akar naik ke batang pokok kemudian pergi ke daun. Kat daun ni lah nampak tak dia lalu sel mesofil ni. Sel mesofil palisade, mesofil berspine sampai ke gut cell. Okay. Kemudian dia kata A, B, C, D. Which circle must show an arrow pointing downwards only between bulatan yang manakah yang menunjukkan anak panah ke arah bawah sahaja? B kan cikgu? Maksudnya apa, tak faham soalan dia? Saya tengok dalam buku teks dia punya anak panah tu ke bawah. Yang mana ke bawah? Yang B tu. B Saya jawab B. So nak kata kat sini hak ni arrow dia ke sini, C ni naik ke sini kan, hak ni ke tepi macam tu tu ke maksud dia? Saya pun tak tahu cikgu. Jadi kalau dia kata nak menunjukkan direction of water moves, betul lah, D ni tunjuk ke sini, C ni naik ke atas, A ni pergi ke tepi. So B ni turun ke bawah, maksudnya keluar daripada stoma ni. Jadi jawapannya B lah. Jawapannya B, memang jawapannya B pun. 8B. Nombor 8B. Ada soalan? Okay, nombor 9. What is the description of transpiration? Bila sebut transpiration mesti related dengan stoma. Iaitu kehilangan wap air from the leaf and stem of plant. Movement of water to the cell of the leaf tak, movement of water from the root to the leaf tu bukan. Ni lah loss of water ni. 9C. Okay, number 9 C, and number 10 tanah, soil. Okay, ni pergerakan dia lah, ni air tanah. Which of the following statement is true? B has a lower potential than D. The water potential. Okay, gini water potential ni keupayaan air tu bila dia
bila dia banyak air, so dia punya water potential adalah rendah, betul tak? Betul. 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 Okay, so bila air akan bergerak daripada high water potential tu lower kan? Ke low water potential? Saya ni High ke low kan? High ke low kalau high ke betul-betul. low. High ke water low. potential tu maksudnya air banyak lah. Ha. Air tu Saya rasa ya dah from cikgu. low water potential ke from high water potential? Bukan ke high ke low. High to low tau. Saya pun rasa high to low. 10D Biasanya jawapan dia. Biasanya tinggi ke rendah cikgu. High to low cikgu. Saya sangka high to High low. to low. Jadi high water potential maksudnya kawasan tu banyak air. Jadi high water potential dekat A akan masuk ke B sebab B ni low water potential. B bergerak ke D sebab B lebih high water potential berbanding D. Jadi kalau dikata B has lower water potential than D, salah lah. B banyak air, baru air daripada B masuk ke D. So A salah. Water potential D is higher, salah juga. D hak paling sikit sebab air gerak dari gini. From high water potential to lower. Sebab jawapannya adalah D. D, A has high water potential than B. Betul lah. Kat sini lagi banyak air. So kawasan ni cair, bergerak ke gini. So ingat take note lah. High water potential bermaksud kawasan itu banyak air. Ingat osmosis kan? Movement of water from high water potential to lower water potential. Jadi kalau Inkim cerita pasal water potential ni, tu juga cikgu pun baru tengok kat soalan. Jadi high water potential bermaksud banyaknya air dekat kawasan tu lah. Kawasan tu banyak air to lower water potential. Disebabkan air masuk, jadi air high water potential paling tinggi dekat A lah. Diikuti B, C and D. Ni lah jawapan dia 10D. Okay, kita tengok ni dulu. Yang ni yang tadi saya tunjuk kan. Namakan Y dan Z. Siapa nak jawab? What is Y and Z? Z tu Z lah. Z lah jawab sebab ada nama dia. Y phloem. Y phloem, betul? Z xylem. Z xylem, betul. Okay, Y phloem sebab yang bahagian luar. Ni lah Anis kat tengah ni, nampak tak? Pembahagi antara xylem dan phloem dan xylem. Ni xylem, dalam ni xylem, Z, Y ni phloem. Tengah dia ni cambium ni, kita panggil vascular cambium. Bila dia nak mengalami secondary growth, yang ni akan membentuk ring. Jadi ring vascular cambium. Lepas tu adalah secondary xylem and secondary phloem. Okay, dia kata Z terlibat, Z involved in the transport of water and mineral salt. Explain what adaptation to perform it function efficiently. Okay, apakah ciri-ciri yang ada pada Z untuk Z menjalankan pengangkutan air? Anyone? Yang thickening of lignin tu ke? Yang pertama, the wall undergo uneven lignin thickening. Okay, itu yang pertama. Dia ada lignin ni. Ada lignin. Bila lignin ni untuk give strength to the structure of the xylem. So dua markah lah kat sini. Okay. And to prevent from collapsing. Okay, yang kedua boleh cakap pasal tadi tu. Dia punya silo xylem tu apa kat tengah dia tu? Dia hollow and dia hollow kan? Dia hollow and connecting from end to end. Mesti ada berongga. Dia berongga dan dia bersambung daripada satu kolom to the other column. Bila dia tu, so dia membentuk satu long hollow tube.
A long hollow tube ni to facilitate the continuous transport of water from the root to the leaf, untuk memudahkan pengangkutan air daripada akar ke daun. Jadi dua ciri lah, sama ada awak kata dia dia hollow and connecting from end to end. Dia punya reason dia to ease ataupun to facilitate continuous transport of water, ataupun awak kata mengalami penembalan lignin yang tidak sekata. Tujuan lignin ni nak bagi strength lah kepada structure of the xylem and to prevent the xylem from collapsing. Okay, itu adalah jawapan dia lah. So just dua ni saja. So bila jawapan dia explain one adaptation, jadi dia punya markah dia adalah yang pertama bagi satu adaptation and terangkan bagaimana adaptation tu boleh membantu Z untuk perform its function efficiently. Okay, ini adalah construct understanding, memahami. Okay, yang ni. Okay, kita potong tengah-tengah ni. Ini yang saya kata, biasanya kalau kita dekat sekolah, kita akan buat eksperimen ni. Kita buat menggelang, kita buang gelang kulit kat luar ni. Okay. Apa yang akan berlaku? Okay. Sebenarnya bila kita buang gelang kat luar ni, kita membuang flowworm dia. Kita telah membuang flowworm. Jadi kalau awak tengok gambar rajah balik yang atas ni, dapat tak flowworm ni kan duduk bahagian luar ni. Flowworm ni duduk di bahagian luar. Jadi bila awak buang kulit dia, automatik secara tak langsung terbuang sekali dia punya flowworm. Okay. Jadi kalau flowworm tu terputus, apa yang akan berlaku? Rasa-rasa apa yang berlaku? Swollen. Yes, swollen. Sebab apa swollen? Swollen dekat mana? Kena khabar swollen tu kat mana? Dekat R. Sebab atas, apa? dekat R. Dekat atas atau dekat R ni akan swollen? Sebab tak boleh transport Organic substance down organic substance. Sebab organic substance daripada leaf nak ke root. So awak macam jalan terputus ni. Macam kes awak sekarang ni kan. Dekat Gambada tak ada air. Dekat Batu Rakit tak ada air. Semua tu jalan terputus. Ni flowworm telah terputus. Lama tak ada air. Siapa yang terjejah air tu? Kesian pula. Mandi berapa kali sehari lah. Kena ada, kalau ada telaga apa tau. Kita doakanlah minggu Betul ni. cikgu. Minggu ni dengar kata hari Sabtu ni katanya ada air. Saya doakanlah moga mudahlah. Hari-hari nak kena akut air, nak mandi, nak ke tandas, nak masak. Susah. Okay, so putus jalan. Jadi kat sini bekok sebab organic substance tak boleh nak turun. Lepas tu yang belah bawah ni akan jadi kecut sebab tak terima. Dia tak terima organic substances tu. Jadi main kita tengok dia punya lukisan dia. So lukisan dia ni kalau dalam periksa pun boleh jadi dia akan tanya lah. So awak punya lukisan yang atas akan membengkak, yang bawah ni boleh lukis dia macam kecut sikit lah. Boleh lukis dia macam kecut sikit. Okey, soalan seterusnya dia tanya, terangkan keadaan R dan S. Bolehlah cerita. Okey, kita terangkan R dulu. Okey, yang pertama, tisu yang dibuang tu adalah flowworm. Awak khabarlah. Bila kita potong gelang tu, kulit pokok tu dia buang, kita telah membuang tisu flowworm. Okey, ingat dalam peperiksaan tak boleh buat macam ni. Ini adalah skema sahaja. Jadi dalam peperiksaan perlu ditulis dalam ayat penuh dan macam disambung-sambung lah, bersambung lah jangan tulis ayat macam ni ini adalah ayat skema sahaja. Okey. So menyebabkan bahagian atas atau bahagian R membengkak. Macam awak sebut tadi, awak dah dapat satu markah. Kemudian awak kata pengangkutan. Kan kita kata the transportation of organic substances cannot be done atau is prevented
cause accumulation of organic substances, menyebabkan pengumpulan bahan organik dekat bahagian bengkok tu. So ni dua je awak kata, kalau awak kata tisu yang dia buang flowworm di mana air membengkak kerana pengangkutan telah terhalang, dah dapat dah 2 markah. KS pula, bahagian bawah tu akan mengecup atau layu. So the lower ring or S. Nak senang jawab S. Kalau ni awak kata the lower ring is wetter. Wetter tu mengecup atau layu, or no or less nutrient resist. Sebab it doesn't receive the organic substances tadi. Jadi dia mengalami layu lah. Okay, kita tengok bab 5 form 5. Ya. Kan flowworm tu kan dia dibuang. Ya, betul. Lepas tu kan dia membengkak. Betul. Lepas tu masa dia membengkak tu kan flowworm tu kan dibuang. Kiranya dok keluar ke organic substance tu. Ada. Dia apa? Dia taklah mengalir keluar macam tu. Dia akan duduk bekok dalam tu saja. Saya faham maksud awak. Maksudnya kan macam potong tu, dia tak nampak bocor ke, nampak mengalir, tak ada. Tak ada. Dia akan jadi bekok saja. Dia saya pun tak tahu sebab apa. Mungkin dia punya organic substances tu sebab apa? Dia punya salur tu sebenarnya kita tak boleh ingat macam salur tu besar macam batang pahit kan. Tapi salur dia halus-halus. Tapi amazingly dia tidaklah macam keluar mengalir melalui gelang tu. Dia akan jadi bekok situ. Okay. Setakat hak buat tu tak ada lah dia mengalir. Saya pun terfikir kok dia tak mengalir kan. Tapi jawapan dia tak mengalir lah, dia akan bengkok je. Cikgu. Ya. Jadi flowworm tu yang akan tumbuh semula ke? Tumbuh semula, tak tumbuh dah. Biasanya kalau kita buat eksperimen ni, kita akan ambil dahan dia. Macam pokok ni, pokok besar, kita ambil dahan pokok tu kan. Kita gelangkan, lama-lama dahan tu akan mati. So dia tak boleh kita tak boleh gelangkan batang asal pokok tu, batang utama dia. Kalau awak potong batang utama dia, memang pokok tu akan matilah sebab akar tu dia tak dapat nutrien. Kalau kita hanya gelangkan satu dahan daripada banyak dahan pokok tu, akar masih lagi dapat daripada dahan-dahan lain. Jadi yang akan mati nanti dahan yang kita gelangkan tu je lah. Maksudnya kalau benda ni berterusan, pokok tu akan kalau dibuat pada pokok muda lah maksud saya kalau pokok muda kita gelangkan, last kali pokok tu akan mati lah. Sebab kita buang semua flowworm dia. Jadi dia punya sistem pengangkutan dia tak ada lah untuk angkut organic substances. Okay, so bab 5 tingkatan 5. Kita tengok pula bab 5 tingkatan 5. Nombor 1, which of the following hormone would be most useful in promoting rooting of the stem cutting? Mana jawapan dia? B betul ke? Oxide. Kejap bab apa tadi? Bab 5 Bab 5 cikgu. Bab 5 tingkatan 5. Bab 5 tingkatan 5. Kejap. Saya hormon ni jelah. Kadang tak pernah ingat juga. Tengok dulu jawapan saya, tak ada sini jawapan. Okay, 1D. Saling tu. Oksin cikgu. 1D, 2A, 3A, 4D, 5C, 6D, 7A, 8B. Kita tengok. Sebab saya rasa cytokinin ni dia lebih kepada bukan sebab oksin ni dia menggalakkan pemanjangan pokok kan, pemanjangan pokok. Jadi dia memang kalau nak promote root ni oksin lah. Cytokinin ni kalau dalam keadaan nak dormant, kalau FCC acid kalau nak dormant. Tapi oksin dengan cytokinin sebenarnya dia lebih kurang je sebenarnya. Tapi terimalah jawapan dia adalah D.
Okay, nombor 2. Kita nak nombor 2. Okay, Ros Jepun. Ros Jepun kembang pada awal pagi. Bila menerima cahaya yang maksimum. Okay, apakah type of response? Ni senang je. Fotonasti. Jelas sangatlah. Kalau seismonasti tu apa? Kait dengan sentuhan. Ingat sentuh. Seismonasti, sentuh. Kalau termonasti? Temperature. Apa contoh tumbuhan pokok yang temperature Tulip. Tulip. Buat apa tulip? Kalau panas dia kembang. Dia sebab musim, bila dah masuk musim bunga kan. Bila musim panas tu dia akan tumbuh. Tapi pada musim sejuk dia tak tumbuh kan. Okey, rajah 2 menunjukkan 2 keadaan tumbuhan pada waktu siang dan malam. Okey, daylight, malam. Apakah tindakan ni? Ni pun sama tau. Nombor 3. Apa tu? Nasti. Light and temperature. Light and temperature. Okey. Awak hebat lagi pada saya ni. Saya ni kagak dah ni. Okay, diagram 3 show a shoot with coleoptile removed and then the agar is inserted between the coleoptile and shoot. Okay, kalau tengok kat sini agar dia coleoptile ni, dalam coleoptile adanya oksin ada oksin. Pada hujung hujung pucuk dengan hujung akar ni ada oksin. Jadi bila dia ni agar ni, oksin ni still boleh lalu ke bawah. Dan oksin ni akan menjauhi cahaya. Jadi jawapan mana yang betul? D. Sebab bila dia turun dan oksin dekat sini yang merangsang pemanjangan pucuk ni akan tumbuh ke arah ini. Jadi jawapannya adalah D. Okay, nombor 5. What caused the shoot of the plant to grow towards light? Okay, kena tahu oksin adalah dia akan menjauhi cahaya. Okay, jadi what caused the shoot to grow towards light? Pucuk tumbuh lebih panjang untuk mengelakkan persaingan. Okay, ni jawapan dia. The cell shaded from the light is elongate faster. Jawapannya adalah C Macam kat sini. Yang belah sini tak kena cahaya. Ni kan dia cahaya dari sini. So yang kena cahaya yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri kurang dapat cahaya. So oksin akan pergi lari ke belah kiri. So bila kawasan belah kiri menerima oksin yang banyak, kawasan sebelah kiri akan memanjang lebih cepat berbanding yang sebelah kanan. Yang menyebabkan dia akan membengkok ke arah cahaya. Jadi jawapannya adalah C. Okay. Kawasan yang kalau A tu kenapa ya salah? The shoot need light for photosynthesis. Itu general. Dia nak tanya sebab apa dia jadi bengkok ke arah cahaya? Apa sebab di sebalik? Kita tahu pucuk memang akan memerlukan cahaya untuk fotosintesis dan dia akan tumbuh untuk mengelakkan persaingan untuk dapat cahaya. Tapi sebab apa dia jadi bengkok tak ketu? Apa yang di sebalik kesan hormon kepada dia? Sebabnya macam A dengan B ni dia general, sangat general. Dia tidak menjawab kepada soalan tu. Jadi yang lebih tepat adalah C lah. 5 memang C lah, lebih tepat C sebab apa dia bengkok sebenarnya nak cerita relate pasal oksin lah sebenarnya. Barulah kita kata satu lagi pucuk pucuk tumbuh ke arah cahaya. Kalau awal-awal pucuk dia tak ada daun lagi awak. Dan bila pokok tu dia baru nak naik, hujung pucuk tu dia tak ada leaf lagi kalau coleoptile ni lah, dia tak ada leaf lagi. So dia lebih kepada sebab dia ni sebab C lah.
Memang lebih tepatnya. Kalau A tu dia general. Ni tidak menjawab soalan. Nombor 6. Disembur. Oksin disembur. Bunga jadi buah. Okey, jadi buah ni jadi rasa apa? Bukan rasa apa, jadi kan buah yang disembur dengan oksin. Tak ada biji. Adakah lebih manis? Dia tak ada biji benih. So jawapannya adalah D, tak ada biji benih kerana kaedah ni dinamakan partenokarpi. Ya. Partenokarpi ni kaedah ni lah. Kaedah yang sembur pada bunga. Bunga tidak mengalami persenyawaan, dia tak ada bunga, dan terus jadi buah. Buah ni tak ada biji lah. Okey, partenokarpi. Okey, satu uji kaji diadakan untuk mempercepatkan proses pemasakan buah pear bersama pisang. Okey, so diagram show the result. Okey, ni buah pear. Bila ni after 1 week. Apakah bahan yang terdapat buah pear yang merangsang pemasakan buah pisang? Ethylene. Yes, jawapannya etilena atau ethylene sebab dia dalam bentuk gas. Buah-buah yang dah masak, terutamanya buah pisang lah, dia mengeluarkan banyak etilena dan bila kita bungkus sekali, etilena ni boleh memasakkan buah pear tu sekali. Dia nak masakkan apa sebenarnya? Nak masakkan buah pisang. Okey. Sebab dia kata yang terdapat pada buah pear yang merangsang pemasakan buah pisang. So yang merangsang pemasakan buah pisang tu etilena jugalah. Okay, number A, diagram sheet below show method induced fruit ripening. Sebab apa kita bungkus? To track ethylene. Yes, to track ethylene. Jadi jawapan ni adalah B. Betul. Ya, 8B. Okay, ni yang terakhir soalan kita. A study is conducted to investigate the effect of nitrate ion deficiency on the plant growth. Okay. Jenis untuk nitrate. Apakah jenis nutrien inorganik bagi ion nitrate? Ion nitrate yang paling utama makronutrien. Yang pertama makronutrien. Sebab kalau tak ada ion nitrate, pokok tak boleh tumbuh Okey, terangkan kesan ion nitrate kepada kesan dan penerangannya. Kita tengok terus pada jawapan dia Okey, kesan dia boleh salin kat sini. Okey, tadi tu dia warna hijau tu jadi pucat kan dia kata. Okey, yang pertama ada mengalami klorosis. Yang kedua macam saya katalah, kalau tak ada ion nitrate, dia akan mengalami stunted growth. Saya tak ingat ada belajar nitrogen cycle tak? Masa form 2 science saya rasa belajar. Ada pasal kita nitrogen atau nitrogen cycle. Dia cerita pasal ion nitrate tu lah. Di mana kalau tumbuhan ni dia uptake ion nitrate dalam tanah untuk pertumbuhan. Kalau ion nitrate tak ada, dia akan mengalami pertumbuhan yang terbantuk. Jadi bila klorosis sebab the plant unable to synthesis protein or to synthesis chlorophyll. Jadi bila tumbuhan ni tak boleh nak buat protein ni diperlukan untuk pertumbuhan. Macam kita makan protein untuk pertumbuhan. Plant ni dia akan sintesis sendiri protein dia melalui ion nitrate. Jadi protein tu lah guna untuk membesarkan pokok tu. Jadi sama je konsep dia. Jadi ingatlah kalau ion nitrate ni mudah aja. Yang jelasnya adalah stunted growth, pertumbuhan terbantuk sebab dia tidak boleh menghasilkan protein. Bila tak ada protein, pertumbuhan terbantuk. Okey, seterusnya soalan dia kat sini diagram 1.2 show carnivorous plant, picture plant. Yang ni biasa orang buat buat lemang lemang periuk kera. Tapi kalau ada ahli sains tu kata tidak digalakkan lah sebab
disebabkan dah viral lemang periuk kera ni, banyak spesies periuk kera dah ni nak pupus lah. Terancam. Terancam sebab dia adalah Y plant, tumbuh yang melia. Jadi kalau boleh masuk mana, guna buluh sajalah, lemang dalam buluh dia pun sedap dah. Okay, so this plant live in soil which lack of nitrogen sources. So bagaimana picture plant overcome the situation lacking of nitrogen? Nampak tak ni? Dia bagi gambar rajah ni dah bagi hint sebenarnya. Sebagaimana makan serangga. Ya, bila makan serangga, daripada serangga tu dia dapatkan sumber apa? Nutrien. Nutrien. Sumber nitrogen. Sumber protein sebenarnya. Sumber protein dan sebab dia kata sumber nitrogen kan. Iaitu protein yang ada dalam serangga. Serangga ni daging bukanlah daging, maksudnya dia haiwan kan. Dia daging, dia ada protein yang tinggi lah. Protein tu dia tukar jadi ion tu untuk hasilkan protein tumbuhan. Jadi apa jawapan dia kat sini? Pertama, dengan macam mana kita kata, dengan dia makan insect atau trapping insect. So dia akan digest lah, dia akan mencernakan secara perlahan. Nutrien dicernakan untuk mendapatkan bekalan nitrogen daripada serangga. Jadi serangga ni dapat memekarkan nitrogen kepada tumbuhan. Nitrogen tu akan tukar kepada protein tumbuhan untuk tumbuhan itu membesar. Okey. Macam dimakan haiwan, macam kita makan haiwan lah. Kita makan ayam, kita makan ikan. Sama sumber protein. Jadi seterusnya kat sini yang terakhir, Rafflesia. Okey, Rafflesia ni dia tidak menjalankan fotosintesis. Dia adalah parasit. Dia juga makan juga ni. Dia mengambil sumber nutrien. Dia ambil daripada tumbuhan yang dia duduk, akar dia tu mencekal tumbuhan yang dah hidup. Dia akan ambil nutrien daripada tumbuhan hidup. Yang ni dia tumpang. Ni adalah simbiosis je. Bukan simbiosis, dia apa saja? Simbiosis lah. Simbiosis kita panggil epifit lah. Epifit tu maksudnya dia tumpang, tapi dia tidaklah memberi ham kepada pokok ni sebab dia pun sendiri menjalankan fotosintesis dia sendiri. Dia tak ambil tu nutrisi daripada pokok yang dia tumpang. Okey, jadi apakah dia punya perbezaan? Okey. Untuk perbezaan, elakkan buat jadual lah. Ni yang daripada siapa yang dah pernah join yang apa, Striver dengan apa satu lagi tu, Prodigy kan. Dia ada sebut ada salah satu cikgu tu dia sebut, dia kata bila soalan struktur yang ada menerangkan pasal perbezaan, biasa saya selalu sebut, saya kata boleh buat jadual kan. Tapi dia kata sebab dia punya bentuk soalan tu dia bagi ruang untuk jawab, dia kata lebih sesuai untuk jawab dalam bentuk ayat. Jadi dalam perbezaan buat dalam bentuk ayat, tapi kalau dalam esei tak apa, boleh buat jadual. Jadi kita boleh guna ayat why atau manakala. Jadi kat sini yang pertama, Rafflesia is parasitic plant while bird nest is epiphytic plant. Jadi Rafflesia adalah tumbuhan parasit, manakala Lancea adalah tumbuhan epifit. Yang ni epifit ni dia tumpang tapi dia tidak bagi ham. Yang kedua, Rafflesia live on the host to absorb nutrient from the host, while bird nest fern live on the host to obtain more sunlight. Awak boleh cerita sebab apa dia tumpang tu. Rafflesia duduk untuk serap nutrien, tapi kalau pokok Lancea, dia hanya tumpang untuk dapatkan lebih banyak cahaya matahari. Dan yang ketiga, Rafflesia does not carry out photosynthesis, while bird nest fern does carry out photosynthesis. Okey, ada apa jawapan lain tak? Ada jawab? Tak ada. Cikgu. Rafflesia tu memang kena ada SP tu ke? Kalau tak ada dia Rafflesia kena ada apa? SP, nama dia Cak. Dia sebab Rafflesia species ya.
Dia kalau boleh kena ada lah Rafflesia species. Tapi dia Cikgu, kan kat atas ni juga asas penanda kadang-kadang dia tak apa. Macam ameba lah, ameba spesies, ameba sp atau paramecium sp. Spesies maksudnya. Ya. saya ada jawapan lain satu. Apa dia? Saya jawab Rafflesia have haustorium that penetrates the host and fuse with a vascular tissue to obtain water, mineral salt and nutrient. Okay. By bird nest sperm obtain water and mineral salt trapped in the crevice on the barks of the host plant. Saya kalau macam tu maksudnya boleh dapat untuk P2 lah. So maksudnya awak yang P2 pun awak jawab juga? Saya jawab jawab P2 lepas tu jawab ni. Jadi dia lebih pada ni lah. Maksudnya menyerap nutrient organic substances lah. Sebab dia lebih kepada nutritional. So dia macam repeat lah. Repeat P2. Saya jawab tiga-tiga cikgu. Yang Benda P1 sikit. pun saya jawab tak. So awak dapat ni berapa markah? 2 markah lah. So awak dah dapat maksimum lah. Ya, awak dapat P1 and P2. Yang tu maksudnya macam repeat ni lah. Saya faham awak cerita pasal dia nak pasal air kan. Cuma bila sebab soalan dia cerita pasal nutrisi, dia lebih pada macam mana nutrien tu lah dia dapatkan nutrien. Lagi soalan? Saya ada cikgu. Apa? Segi soalan awak Dia mana satu? Dia macam berkait tapi berkait jugalah cikgu. Kita kan lemah guna periuk kera tu kan. Okay, periuk kera tu kan makan serangga. Ya. Kiranya kita akan makan lemah tu, lepas tu nutrien daripada serangga tu akan masuk dalam badan kita lah. Dah. Dia dah tukar jadi, dia dah cerna. Cerna, benda tu pun dah repuk pun kan. Dan biasanya sebelum orang saya tahulah, biasanya sebelum orang tu dia bersihkan dulu periuk kera tu. Dan macam awak katalah, dah bukan kita makan periuk kera, kita makan pulut dalam tu kan. Ya cikgu. Kita bukan makan periuk kera awak jadi ulang kan. Betul. So kita hanya makan tu satu lagi biasanya sebelum orang tu biasanya lah. Saya tak tahulah. Orang tu dia akan bersihkan dulu dalam tu. Dan satu lagi, walaupun dia makan haiwan lain contohnya, macam awak katalah ayam makan cacing. Adakah seperti macam kita makan cacing? Tak kan? Macam bila ayam tu cernakan cacing tu, bila dia cernakan yang dia ambil hanya asid amino daripada cacing tu, dan asid amino tu bila dalam badan ayam ditukarkan menjadi protein ayam. Jadi sel ayam sendirilah. Jadi bukanlah kalau melainkan memang betul awak makan lalat atau makan cacing tu baru betul. Ni macam dia bukanlah bila ayam tu atau periuk kera tu makan seolah-olah macam kita makan serangga tu lah. Sebab dia dah cerna, dia dah jadi asid amino dah. Dia dah jadi asid amino, diserap oleh periuk kera dan periuk kera tukar jadi protein tumbuhan. Dah jadi protein tumbuhan lah. Cuma dia tak, ada orang katalah tak bagus makan periuk kera ni sebab tempat kelawar kencing tau kata. Macam tandah tu lah. Tu kalau tak betul-betul bersihkan jadi macam benda tu kotor lah. Tapi dia lebih kepada sebab periuk kera tu adalah dah jadi endangered species lah pula. Sebab kalau semua orang pakai ambil dan benda tu dia ambil, orang tu bukan tanam balik kan. Dia ambil je. Dah tu baru seorang penjual. Dah dia sekali ambil, bukan dia jual sehari je. Dia jual banyak-banyak hari, bulan-bulan, tahun-tahun. Jadi kalau benda tu tak dikekang, lama-lama padang lah, habis lah periuk kera. Jadi kita kena stopkan dulu sebelum betul-betul spesies tu dah
dah pupus. Dan satu lagi dia perut kera ni dia bukan ada dekat banyak tempat dia hanya sesuai kat saya tengok majalah 3 itu dia kata macam dekat Malaysia, dekat Indonesia, maksudnya bukan dekat kebanyakan negara ada. Macam Malaysia ni adalah tempat yang sesuai lah untuk periuk kera tu tumbuh. Jadi kalau kita tak jaga ataupun kita salah seorang penyumbang dengan kita membeli tu, jadi benda tu tak akan berhabisan lah. So dia peranan kita sebagai orang individu untuk tak membeli, tidak mengambil untuk buat, dan peranan dalam media untuk memberi pendidikan lah kepada penjual-jual periuk kera juga untuk tak ambil dah. Okey, ni yang terakhir kita tak ni Dia kata racun rumpai, herbicide cause the degeneration of root hair of the herb's root. Dia menyebabkan kemerosotan rambut akar pada akar pokok tumbuhan herba. Terangkan kesan kemerosotan rambut akar ke atas peranan akar sebagai organ pengambilan. Rambut akar ni dia macam rambut banyak yang bercabang-cabang. Jadi kita logically, ni aplikasi kebat lah ni. Logically kalau root hair tu bila pertama kita kata terangkan kesan kan, kemerosotan. Apa kesan kemerosotan? Maksud kat sini rambut tu makin sikit Bila rambut sikit, kuranglah air yang diserap semula. Tu logik Mari kita tengok jawapan dia. Jadi itu cara racun rumpai bertindak. Dia merosakkan rambut akar pada ni kan. Okay, so bilangan root hair akan berkurang, decrease. Bila berkurang, total surface area for epidermis akar tu akan berkurang. Jadi kuranglah pengambilan air dan mineral daripada soil. Pertumbuhan plant akan stunted, akan terbantu. So dapat 2 markah kalau awak kata root hair cell berkurang, absorption of water and mineral salt pun berkurang, dah dapat 2 markah lah kat situ. Okay, so tamatlah kita. Ada apa lagi soalan? Tak ada cikgu. Tak ada So saya ucapkan all the best untuk minggu hadapan. Di minggu hadapan berapa belah hari 15 hari Ahad ni dah kan. Jadi untuk soalan bio samalah bab 1 semua tingkatan 4 dan bab 1 hingga bab 5. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh PM personal lah pada saya. Dan kalau tak ada apa-apa, saya tangguhkan dulu hari ini dengan tasbih kafarah dan surah wal